Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ni ana muallimah Nur Hafizah, daripada Sekolah Menengah Islam Al-Hikmah Shah Alam. Jadi insyaAllah akan menyampaikan satu pengisian ataupun tazkirah pendek. Sebelum kita buka puasa, kita dengar dulu sedikit lah. Jadi insyaAllah hari ni tajuk dia berkenaan dengan antara peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan. Peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi insyaAllah ada 8 peristiwa lah yang nak dikongsikan dengan penonton. Jadi yang pertama sekali yang semua orang tahu, semua orang makruf. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni diturunkan dalam bulan Ramadan. Bila? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Boleh? Jadi semua kena ingat. Itu tarikh yang paling keramat lah. Sebab itulah kita sangat digalakkan membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam bulan Ramadan. Iaitu pada 17 Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua apa dia? Agak-agak apa? Yang kedua yang famous lah. Selalu kita akan dengar berkenaan dengan Perang Badar. Betul tak? Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar ni berlaku bila? Semua orang tahu kan? Semua orang tahu Perang Badar ni berlaku pada 2 Ramadan. Kalau ikut kita baru nak puasa, tiba-tiba dah kena perang. Kan? Jadi walaupun berlaku dalam bulan Ramadan, tapi orang Islam tetap menang. Dia tidaklah kita kata bila puasa kita tak larat, kita penat, kita kalah. Tak. Bulan Ramadan ni antara bukti bila mana berlakunya perang, kita boleh menang. Contohnya dalam Perang Badar. Tadi tak adalah muklimah nak terangkan panjang nak cerita beberapa peristiwa yang berlaku lah. Nak tahu cerita panjang tu nanti boleh baca lah. Kalau tak, anda jadi satu kisah pula. Jadi boleh carilah maksudnya berkaitan dengan Perang Badar. Kemudian apa lagi yang berlaku, iaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah ni kita panggil pembukaan kota Mekah. Kalau dulu waktu zaman Rasulullah, kota Mekah ni dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Jadi bila orang Islam dapat kota Mekah ni, waktu ni lah Fathu Mekah ni, pembukaan kota Mekah ni berlaku pada kota Islam pada 20 Ramadan. 20 Ramadan. Persiapan dia mengambil masa lebih kurang, dia punya perjalanan apa semua tu lebih kurang 8 ke 10 hari. 8 ke 10 hari. Jadi pada 20 Ramadan, orang Islam berjaya mengepung kota Mekah tu. Dan tidak berlaku pun pertempuran yang besar. Kalau kita tengok sejarah lah. Dan boleh masuk dengan mudah. Dia ada beberapa penjuru masuk. So alhamdulillah orang Islam dapat menawan kota Mekah tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Fathu Mekah. Ni antara peristiwa besar lah. Yang tadi penurunan Al-Quran, kemudian Perang Badar, kemudian Fathu Mekah. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa lagi yang berlaku? Iaitu perjanjian orang Islam dengan Rom. Perjanjian orang Islam dengan Rom. Kalau kita tengok bila mana Islam ni dia telah tersebar, pengaruh dia telah tersebar ke semenanjung Arab. Jadi benda ni menyebabkan kekuasaan Rom waktu tu dia antara kuasa yang besar, dia jadi takut. Jadi Maharaja Rom Timur waktu tu, jadi dia nak putuskan ataupun nak tahan pengaruh umat Islam daripada tersebar ke utara tanah Arab ni. So jadi dia buat apa? Dia cuba untuk kita kata apa? Berperang lah. Berperang. Jadi bila dapat tahu, Rasulullah pun sama, bersedia. Dia tak ada bila kita tahu macam mana, kita tak buat tindakan, tak adalah. Rasulullah bersedia. Dia arahkan umat Islam berkumpul nak lawan Rom ni kan. So berkumpul, bala tentera lebih kurang 30,000 menuju ke arah Madinah. Agak-agak perang apa ni? Siapa boleh agak apa perang ni yang berlaku dengan Rom? Inilah dia Perang Tabuk. Perang Tabuk. Kalau kita pernah dengar kisah taubat kan, sahabat Nabi dan pergi Perang Tabuk. Inilah perang dia sebenarnya. Perang yang Rasulullah sebut, kita nak lawan dengan orang Rom, kita nak pergi sana, memang Rasulullah sebut. Ada setengah perang, bila mana Rasulullah nak pergi tak sebut nak pergi mana. Justru siap-siap je jom kita pergi perang. Tapi dia Rasulullah sebut dan berlaku persiapan. Tapi bila ada sahabat yang tak pergi, sebab itulah ada kisah
kan, kisah penyesalan sahabat-sahabat Nabi yang tak pergi tu kan. Okey, jadi rupanya inilah perang dia, perang yang sangat besar nak lawan dengan tentera Rom. Akhirnya berlaku tak perang ni? Tak berlaku juga. Okey, tidak berlaku juga. Sebab apa? Sebabnya orang Rom sendiri takut, dia gerun kan. Orang Islam boleh kumpul, okey, lebih kurang 30,000 orang, bayangkan. Boleh pergi Rasulullah kumpulkan seramai-ramai mungkin. Okey. Jadi akhirnya tak berlaku peperangan tersebut. Tapi lepas pada tu berlakulah perjanjian lah antara orang Islam dengan Rom. Okay, maksudnya Rom akan tunduk bawah naungan Rasulullah SAW, pemerintahan Rasulullah. Okay, dan mereka dikenaki membayar cukai sebanyak 3,000 dirham. Okay, 3,000 dirham setiap tahun. Okay, Alhamdulillah lah kan, tak berlaku pertumpahan darah kan. Okay, itu yang kita nak sebenarnya. Okay, kita bukan, Islam bukanlah nak perang, semua dia nak perang kan, tak ada. Okay, seterusnya yang kelima. Okay, yang kelima, peristiwa yang kelima adalah berkenaan dengan penduduk Yaman memeluk Islam. Bila ni? Ni waktu awal-awal Islam lah. Okay? Maksudnya Rasulullah sendiri dia mengutuskan Ali bin Abi Talib, okay, bawa surat pergi ke penduduk Yaman. Biasa penduduk ni ramai, banyak-banyak, kita kata apa, banyak bani dia, banyak puak. So dia pergi kepada siapa? Pergi ke suku Hamdan. Okay? Jadi Rasulullah utuskan Ali. So Ali pun pergi kat situ. Dia tunjuk surat tu, dia bagi tahu, dia ajak orang masuk Islam semua. So Alhamdulillah dalam masa 1 hari sahaja semua peluk Islam secara aman. Jadi benda ni berlaku bila? Pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Okey, itu peristiwa yang ke-6. Alhamdulillah lah kan, ada yang Allah mudahkan, ada setengah utusan yang Allah yang Rasulullah utus tu siap kena bunuh kan. Okey, yang ke-6, berhala Al-Uzza dihancurkan. Okey, berhala Al-Uzza dihancurkan. Okey, siapa yang hancurkan ni? Kalau kita tengok bila mana Fathu Mekah tadi, penaklukan kota Mekah. So bila mana orang Islam dah boleh masuk, dah boleh menguasai Mekah. So jadi Rasulullah mengirimkan Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung berhala Al-Uzza. Okey, Al-Uzza. Okey, dekat Nakhla lah. Al-Uzza dia orang patung berhala yang terbesar dia dari Lata dan Uzza. Kalau kita biasa dengar baca sirah lah. Okey. Jadi mengikut, kalau orang jahiliah ni, Al-Uzza ni merupakan patung dewi yang terbesar lah kat situ. Maksudnya kalau orang Arab ni kalau nak bersumpah ke apa benda, dia akan sebut dengan nama Tuhan Uzza, berhala Uzza, Lata, Uzza. Sebetulnya maknanya macam orang yang dimuliakan lah, berhala yang dimuliakan. Okay. So jadi Khalid Al-Walid ni dia berjaya menyempurnakan misi dia, dan mana dia telah menghancurkan berhala Al-Uzza ni. Okay. So itu peristiwa yang ke-6. Okay, berlaku pada bulan Ramadan juga. Dan peristiwa yang ke-7 berkenaan dengan penyerahan kota Taif. Okay, penyerahan kota Taif. Taif ni kalau kita sebut kisah familiar dia ialah sebelum Rasulullah ke Madinah, Rasulullah cuba berdakwah dekat Taif, yang mana dakwah dia tak diterima. Kan, Rasulullah kena baling batu, berdarah apa semua. Itu yang kisah yang familiar lah. Okay. Jadi kita tengok maksudnya walaupun macam tu, akhirnya penduduk Taif ni dia memeluk Islam. Okay. Memeluk Islam. Okay, bila dia peluk Islam? Waktu bulan Ramadan. Okay, bagi dia selepas dia banyak berlaku rentetan daripada Fathu Mekah tu lah dia kemuncak dia tu. Bila kita dah dapat kuasa, Islam tu berada di tempat yang tertinggi, jadi orang dah mula gerun. Okay. Maksud bila Rasulullah dah berjaya membebaskan penduduk Mekah daripada penyembahan berhala semua. Okay. Lepas tu Rasulullah pun, lepas tu dia pergilah ke Taif. Dia orang pergi ke Taif, kepung Taif. Okay, jadi rombongan Taif datang ke Mekah. Maksudnya dia dah lama sangat diorang kepung. So akhirnya dia orang datang jumpa Rasulullah. Okay, pada bulan Ramadan nak menyerahkan diri. Serah dirilah cakap. Kan, okay, kami nak ikutlah. Kan, duduk bawah Rasulullah lah maksudnya kan. Okay. So jadi patung Lata yang ada dekat Taif pun berjaya dimusnahkan. So jadi akhirnya 2 patung yang besar Lata dan Uzza tu berjaya dimusnahkan. Okay. Dan yang terakhir, yang ke-8, iaitu tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Mongol. Okay, Mongol ni kalau kita baca sejarah, tentera Mongol ni duduk bawah pemerintahan Genghis Khan. Okay, Genghis Khan ni kalau kita baca tentera yang sangat bengis, yang tak ada belas kasihan, kan, tentera yang sangat kuat dalam sejarah. Okay, dan mereka ni berjaya menguasai hampir semua benua Asia. Okay, kalau ikut catatan dia punya penaklukan tu, meliputi lebih kurang 33 juta kilometer persegi. Nak kata kan, dahsyat kan. Okey. Jadinya pada tahun 1258 Masihi, okey. Jadi tentera Mongol ni dia telah menyerang kota Baghdad.
Okay, Baghdad ni kalau tak pada waktu tu merupakan kemegahan kota kemegahan kerajaan Abbasiyah. Okay. Jadi bila dia serang kat situ, okay, jadi ramai orang Islam yang terbunuh. Okay. Ramai tu sampaikan ahli sejarah mengatakan ratusan ribu orang terkorban kan. Kalau dikumpulkan mayat tu dikumpulkan sehingga menjadi bukit. Okay, nak kata ramai. Dan buku-buku kitab-kitab sebabnya waktu kerajaan Abbasiyah Islam tu dah sampai ke puncak. Okay, kita kata zaman kegemilangan Islam lah. Bayangkan. Bila dia kuasai, dia bunuh semua orang. Buku-buku kita yang banyak semua tu dibuat apa? Kan? Semua tu dia buang semua dalam Sungai Furat. Okay, kalau waktu tu dia ada satu perpustakaan nama dia Baitul Hikmah. Dalam tu ada semua buku-buku, kan? Dia buang semua. Buang dalam Sungai Furat dan Dajlah. Ada dua sungai kat situ. Okay? Sungai Furat dan Sungai Dajlah. Yang mana air sungai tu bertukar menjadi hitam kerana dakwat buku-buku tu habis kembang masuk dalam air tu. Okay, nak kata betapa banyaknya dan dahsyat dan jahatnya lah mereka ni. Okay, jadi pada 15 Ramadan Islam bangkit semula buat serangan balas. Okay, jadi tentera Islam ni dia daripada kerajaan Mamluk Mesir masa tu, daripada Mesir menuju ke Palestin, kan? Bila mana Mongol dia dah sampai ke situ, kan? Jadi kedua pihak ni mereka bertemu kat mana? Dekat Ain Jalut. Okey, mereka bertemu di Ain Jalut. Okey. Jadi pertempuran tu sangat sengit yang mana akhirnya Islam beroleh kemenangan. Itulah ringkasannya lah. Nak baca cerita panjang memang takkan habis lah. Satu je kot, takkan jadi 8 peristiwa lah. Okey. Jadi cerita ni sangat menarik. Okey, 8 peristiwa ni boleh carilah mana yang rasa suka nak dengar lagi. Boleh cari kisah-kisah dia di mana-mana sahaja. Ada dalam buku, ada kat YouTube, ada dekat Google ke mana-mana ke, kan. Boleh cari dalam buku-buku sirah dan sebagainya. Okey. Jadi semoga bulan Ramadan ni kita boleh menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Okey. Jadi itu sahaja daripada Mualimah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.